Oh, nak istighfar. Mak. Oh, itu ada dulu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا wahai Tuhan ajalah kepada kami Kau yang kami masih jahil wa dzakirna ma nasina dan berilah kami ingat semula Kau yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri wahai Tuhan lapangkan dadaku wa yassir li amri dan mudahkan kerjaku wahlul 'uqdatam min lisani dan ubahlah mana-mana tersimpul yang payah dipaham yang keluar dari mulut aku yafqahu qawli supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wahai Tuhan, minta mudahkan kata kerja, tak usah dipayah-payahkan dan minta sempurnakan segala usaha kami untuk kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan ramai lagi orang-orang lain yang belum lagi bertemu dengan mereka. Wa huwal azizul hakim. Allah memang satu zat yang tidak ada tolak bandingnya, dan juga Allah juga mempunyai sifat yang penuh berhikmat. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu semua adalah kurnia Allah yang Allah beri kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadl azim. Dan Allah mempunyai kurnia dan anugerah yang terlalu besar, yang terlalu banyak. Masalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha. Misalan atau bandingan orang yang disuruh pikul Taurat kemudian tak mau pikulnya. Kamathal himar yahmilu asfara, betul-betul macam himar
tempat hema ni lembu Mekah kita panggil. Sebagaimana seekor lembu Mekah yang diledak di atas belakang dia bermacam-macam kitab. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Sungguhnya buruk, bodohnya misalan bandingan manusia ataupun ummah yang membohongi ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan sekali-kali memberi hidayah, memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Qul ya ayyuhalladzina hadu, ai Muhammad, katakanlah, wahai manusia-manusia yang mengaku mereka Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunya. Kalau benar-benar kamu mengaku bahawa kamu wali-wali Allah, tidak orang lain, fatamannawul maut, maka satu daripada tanda kamu wali Allah ialah kamu hendaklah cita-cita akan mati. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar tutur kata kamu serupa dengan isi hati perut kamu. Wala yatamannawnahu abada. Orang Yahudi ini sampai bila pun mereka tidak akan cita-cita akan mati. Bima qaddamat aydihim, kerana dosa-dosa yang dia mereka sendiri buat. Wallahu alimun bil zalimin, dan aku sebagai Allah tahu sangat kerana Allah zalim, tak mahu mati. Qul, cakap lagi Muhammad pada manusia, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu lari, tak mau jumpa dengan mati ini, tapi mati tetap akan berjumpa dengan kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Mati bukan saja mati, tapi kamu akan dipaksa bertemu, dibawa balik semula kepada Allah yang Maha mengetahui benar gaib dan benar hadir. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bila kamu berdepan dengan Allah, Allah akan beritahu semula kepada kamu sebanyak mana aktiviti dan gerak kerja yang kamu lakukan di muka dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semua, ayat ini sambungan daripada ayat yang kita baca minggu lepas. Dan surah ini dia panggil surah Al-Jum'ah. Amba sebut itu Jum'ah makna berimpun. Dan hari ini kebetulan hari Jumaat, kita orang Melayu masih lagi menggunakan bahasa Quran Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kita tidak guna bahasa Eropah, walaupun orang Eropah lama duduk di jajah di negeri-negeri kita ni, tapi kita masih lagi kekalkan bahasa Quran nama hari. Kita tidak guna Friday, Saturday, Sunday, Monday, apa semua, tidak. Alhamdulillah, itu saki baki yang tak dapat diubah oleh penjajah walaupun mereka duduk lama di negeri kita. Baiklah, yang kedua apa sebut hari itu, surah Al-Jum'ah, surah Jum'ah dan surah Al-Munafiqun pada ini di antara surah-surah yang selalu Nabi kita baca dalam sembahyang jahar. Sembahyang jahar ni kita panggil sembahyang hok baca dia. Itu sembahyang malam, maghrib, isya, subuh ni. Tentulah bila kita sembahyang, kita diwajib baca ayat-ayat tertentu dan disunat baca ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat tertentu yang disunat baca termasuklah ayat ni. Ayat daripada surah Al-Jum'ah dan regu dianya surah Al-Munafiqun datang pada ni. Kerana ayat ni mencerita hal ehwal yang berlaku seharian, termasuklah perbalahan di antara golongan Islam dengan golongan Yahudi. Yahudi sejak dulu sampai sekarang, sampai kiamat pun dia akan balas dengan Islam. Tak ada kerana lain, kerana Yahudinya berasa dia serang bahawa puak-puak dia anak Tuhan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Siapa dia, ajar dia mengaji di mana tak tahu tak. Tapi satu daripada kelemahan orang Yahudi, dia letak diri dia ni lebih mahal daripada harga pasaran kita panggil. Dia letak diri dia ni anak beranak Tuhan. Mong semua ni hak tidak Yahudi, tidak beranak aku ni, semua ni dia panggil Joyem. Joyem ni kita panggil ummi dalam bahasa Yahudi. Orang yang tidak Yahudi ni semua Joyem. Joyem maknanya orang keluarga, kata kata orang keluarga.
Siapa dia ajar dia, tu dia punya masalah. Tapi inilah satu daripada kesilapan atau kesalahan akidah. Manusia atas muka dunia supaya al-insan an-nasu ka-asnan dan mushti. Dalam ajaran Islam, manusia ni tak kira Arab Korea ke orang Melayu Kelantan ke Melayu Perak ke Cina ke India ke Siam ke, asalkan dia ni orang termasuk orang asli, supaya gigi sisi, gigi singkat. Sebagaimana gigi sisi sama belaka. Maka Nabi kata manusia ni supaya belaka. Sama, tak ada lebih Arab pada Melayu, lebih Melayu pada Cina, lebih Cina pada tak ada. Ini demokrasi lebih pada demokrasi Eropah. Orang Eropah sampai hari ni pun dia mengagung-agungkan manusia kulit putih. Orang putih ni bagi dia beliau. Siapa dia ajar ke dia? Allah alam. Supaya dengan Yahudi, dia masuklah kepala anak-anak dia dan orang lain bahawa kita puak-puak kita Yahudi ni anak Tuhan. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ni anak-anak Tuhan. Maka dalam ayat ni, dalam surah ni, beritahu pada kita sikit lagi bahawa Yahudi ni dan tidak Yahudi serupa, lebih kurang, lebih tak lebih manusia terletak di atas apa ni, atas melaksanaan hukum aku. Bukan dia sebut sini mathalul ladzina hamilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathal himar yahmil asfar. Yahudi yang duk berasa dia lebih ni sebenarnya sepuluh lembu ya. Sebagaimana seekor lembu mau letak kitab atas dia. Katalah kita ambil lembu, bubuh tablakan lembu tu bubuh Quran, bubuh hadis, bubuh fiqh, bubuh apa. Lembu reti apa? Kalau kita manusia ni pegang Quran, pegang kitab, pegang apa, kita boleh baca. Daripada baca tu kita dapat ilmu. Daripada ilmu itulah kita betul diri kita dari segi tutur kata, dari segi akal fikiran, dari segi apa saja pun. Kerana kita boleh cerdik ni hasil daripada pembacaan. Sama ada kita baca ataupun kita dengar buah orang. Lembu ni bubuh kitab gapo, buku gapo, lembu situ juga. Yahudi ni sepuluh lembu tu kan. Mung dia kata ni anak aku tu. Pertama, kayumu. Yang keduanya, mu ni lebih tak lebih dengan orang terletak di atas Taurat yang aku beri padamu. Mu ni umat bagi Nabi Isa beri Injil, umat Nabi Musa beri Taurat. Kerana Taurat mai daripada aku, terletaklah di atasmu, amal tak amal. Sekarang mu tidak amal Taurat, maka mu ngambil dengan lembu serupa ya. Bagaimana lembu tu lembu, walaupun mu beritahu bubuh atas belakang dia tu Taurat ko, Injil ko, kitab-kitab apa saja, tulisan siapa saja pun, lembu tu lembu situ juga. Begitu juga mu apa namanya Yahudi. Ini satu daripada apa kita panggil ilmu asas dalam pengajian manusia. Orang-orang guru pensyarah universiti yang mengajar hak ehwal manusia, tiba-tiba dia tak belajar Quran, maka ilmu ataupun ucapan yang dia beri dalam kelas tu hanya separuh. Boleh jadi meraba, dia tak betul. Kecuali dia buat kajian itu ini, termasuklah dia mengaji Quran sama, barulah ilmu dia, ucapan dia, apa ni, lecture dia tu memberi hakikat yang sebenar. Itu dia tu. Baiklah, kita balik pada ayat. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan orang-orang lain daripada mereka yang belum lagi bertemu dengan mereka. Ayat dulu pada ni ialah huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Lepas tu mari wa akharin. Tujuan ayat ni nak beritahu pada kita bahawa satu daripada kurnia aku pada manusia, khasnya mu ya orang Arab. Ya sejak zaman-zaman tidak ada tok lebah, tidak ada tok guru, tidak ada nabi. Sekarang ni aku beri padamu seorang nabi. Namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kerja dia 4 kali. Yatlu alaihim ayati, 1, membaca ayat Quran. Yang kedua, yuzakkihim, bukan saja baca sebaca-baca, tapi baca mengajar manusia bagaimana cara nak bersih. Dan oleh kerana manusia ni ada tubuh dan ada roh, maka bila mari Islam ajar pada kita bersih, maka mesti kita bersih kedua-dua. Tubuh kena bersih, orang Islam ni bukan bahasa orang kotor, dan hati perut pun mesti bersih. Bersih daripada dosa bermacam-macam dosa reba,
dosa dengki, dosa lagu-lagu, dosa curi, dosa niat buruk dengan orang. Sebarang benda yang dipanggil dosa, sepatutnya kita bersih kerana kita orang Islam. Sama ada kita orang Melayu Islam, sama ada kita ni Cina Islam, sama ada kita mak saleh Islam. Asalkan Islam, maka tubuh mesti bersih. Kain pakar mesti bersih, rumah tangga mesti bersih. Sekarang ni kita kempen pula jumpa sampah kutip. Ini semua ni ajaran Islam, bukan ajaran orang putih tu. Tidak kata orang putih mari ajar orang lain bersih tu. Islam mengajar orang lain bersih. Mak saleh sendiri pun dia bersih tu. Kalau dia bersih, hasil daripada ajaran Islam yang dia tiru-tiru daripada orang Islam. Walaupun manusia Eropah ni kotor, hati buruk kotor, bunuh orang, bom negeri orang, ini paling kotor dalam muka dunia. So, jadi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi yang kedua yuzakki, yang ketiga ya'allim al-kitabah, ajar manusia baca kitab, wal hikmah, dia ajar manusia jadi cerdik. Itu tugas Nabi. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga tugas Nabi juga, selain pada tugas Nabi, akharina, orang lain kita. Lamma yalhaqu bihim, orang-orang lain yang tak ada berjumpa dengan Nabi. Kita lah ni hidup baru beranak 1400 tahun lepas Nabi Muhammad mati. Sama ada kita ni Melayu ke, sama ada kita ni Cina ke, sama ada kita ni mak saleh ke, orang Afrika ke, orang asli ke, semua ni manusia yang beranak lepas pada Nabi Muhammad mati dan tak ada berjumpa dengan Nabi, juga ditugas 4 perkara tadi. Kewajipan kita orang Islam, yatlu, yuzakki, yu'allimuhumul kitab, yu'allimuhul hikmah. Tak kecuali seorang pun atas dunia ni yang terlepas daripada kerja dakwah, kita panggil dia. Kerja dakwah ni bukan kerja puak-puak tertentu, puak-puak dakwah, puak tabligh yang kerja kita ni sebab kita tidak dapatkan yang dakwah maka kita terlepas. Tak. Itu ajaran salah. Ajaran sebenarnya ialah lepas pada Nabi mati, waktu Nabi hidup hari itu, orang-orang bersama dia, kita panggil sahabat-sahabat Nabi. Lepas pada Nabi semua wa akharina minhum lamma alhaqu. Lepas pada Nabi mati, tanggungjawab dakwah ni serentak naik atas tiap-tiap orang. Hak ada dengan Nabi, hak tak ada dengan Nabi, sebab kita tak ada dengan Nabi pun terlibat dengan dakwah juga. Sebab tu masalah amru ma'ruf nahi munkar ni, dia tak pilih tok guru je, tak pilih tok imam je. Tok guru, tok imam, cikgu, DO, polis, menteri besar, Perdana Menteri, agung, bini tok guru, bini cikgu, semua sekali tanggungjawab kita ialah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab wal hikmah. Artinya Islam ni Tuhan buat program dah. Sambung nyambung sampai ke kiamat. Tak ada orang terlepas. Sebab kita kata kita di sini, satu daripada kesilapan kita duk dakwah sama-sama Melayu. Cina waktu tidak Islam lagi, kita tidak dakwah. India waktu tidak Islam lagi, kita tidak dakwah. Orang asli lautan waktu tidak Islam lagi, kita tidak dakwah. Akhirat kalau kita nak jawab mana? Jawabnya tak ada jawapan. Kenapa tidak dakwah pada orang Cina? Di Kota Baru sendiri ni berapa ramai Cina yang belum Islam. Tu imam tak kata apa, tu guru tak kata apa, ustaz tak kata apa. Padahalnya dia termasuk juga di bawah. Dia baik, kita baik, termasuk di bawah akhirin ramai al-haqu bihim. Orang ni lain pada Muhammad, orang-orang lain yang belum jumpa dengan Nabi Muhammad hari itu pun macam kita lah ni terlibat juga dengan tugas 4 perkara tu. Yatlu, yuzakki, yu'allim kitab al-hikmah. Ini orang kita lah ni jadi mata rantai bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup mata rantai pertama, sambung nyambung mata rantai itu betul pas pada kita dan pas anak kita, cucu kita, cicit kita. Ini program yang dibuat oleh langit bagi membolehkan Islam ni sambung nyambung hidup sampai kiamat. Ini satu perkara yang kena ingat semua. Kok mana ada sini kena usaha supaya dakwah Islam ni berterusan. Kita berdakwah pada ilmu kita. Kita ada ilmu satu sudut, kita dakwah satu sudut. Nak tambah lagi, kita mengaji lagi, biar jadi secupak, biar jadi berapa. Terus menerus. Tak ada orang Islam yang sepatutnya jahil. Lebih lagi orang Islam lah ni tak sih Islam. Ini satu penyakit juga. Sudahlah Cina sendiri kita tidak ajar. Islam sendiri, kita orang Melayu sendiri pun
timpal sama kita agak agak Islam agak boleh piti boleh berapa agak itu sokong Islam satu penyakit juga penyakit juga punca daripada hak tidah ni turut kata air pasang tak air pasang naik pas kemeh pun naik juga bila air surut kemeh tu dekat darat nyusuh kepada kita. Inilah para hadirin semua kena ingat wa akhir minhum lam yahq wa al-azizul hakim. Allah al-aziz, Allah ni al-azizu, sifat Allah ni dia bubus diri. Kita puja Tuhan yang bernama Allah, tidak puja pusu jatan, tidak puja umi kayu orang tua yang besar, tidak puja berhala, tidak puja apa. Allah kita puja dia kerana dia sendiri bubus sifat-sifat dia. Satu daripada sifat dia al-azizu dan juga al-hakim. Tuhan yang kita puja nama Allah ni al-aziz. Aziz ni kita tua panggil yang beliau. Ambo tak berapa boleh terima bahasa kata beliau ni terjemah bagi aziz. Dalam terjemah kitab tafsir kita, alladzi la yumathilu syai'. Al-aziz alladzi la yumathilu syai'. Tuhan kita dalam nama Allah ni yang diterima oleh orang Melayu Islam, oleh Cina Islam, oleh India Islam, oleh Eropah Islam ni sifat dia al-aziz, tidak ada tolak banding. Nak banding dengan berapa Tuhan kita tak boleh. Kalau kita kata kereta kawan ni comel supaya kereta dia tu, arti kita boleh tanding rumah dia ni comel supaya rumah dia tu, arti ada tandingnya. Nasi ni sedap supaya nasi kedat tu, arti ada tanding. Tuhan ni kita nak kata Tuhan nama Allah ni supaya Tuhan tu tak boleh kerana dia ni al-aziz. Sebab tu lah boleh kerana dia ni bukan satu ya orang tua katanya kata satu kata kalau satu ugu dia dua, kalau tak ada ugu matu betul tu. Tuhan ni bukan satu tu. Itu dari segi bahasa apa ni. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala nak tunjuk pada manusia semua bahawa dia ni memang layak dipuja kerana aku ni aziz, tidak ada tolak banding. Nak banding yang berapa tak nak banding. Boleh kalau tak ada banding, boleh kerana dia seorang saja dan segala dunia langit bumi dia seorang yang berkuasa, maka nampaklah pada kita hanalah semua Allah Ta'ala memang layak kita puja dia, layak kita puji dia, layak kita gerung pada dia. Al-Hakim, dia maha bijak atau perkataan yang kita orang Melayu panggil bijak sanu. Tak pada yang bijak kita pun sanu, bijak sanu, tak ada bijak sini, tak ada bijak sanu. Atau bahasa yang begitu sekali luas dia punya pengertian ni. Tuhan ni maha bijak dan bijak juga bijak sanu. Kalau orang Melayu, kalau manusia ni kita panggil bijak sanu juga tu tak berapa kena. Tak ada manusia ni bijak sanu, tak ada. Tapi dengan sebab kita nak puji orang kita kata bijak sanu, tak apalah. Hakikatnya yang bijak sanu hanya Allah SWT. Kerana bijak Tuhan ni bijak pakhli sanu. Tak reti nak fikirlah kita secara bijak dia. Kemudian Tuhan kata zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadl azim. Itu adalah kurnia Allah. Allah kirim nabi dan nabi yang dia kirim nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah. Itu pilihan aku. Dan aku ni kenal betul mata orang. Seramai-ramai orang atas dunia ni aku pilih Muhammad bin Abdullah. Kalau kira miskin, aku pilih dia walaupun dia miskin. Kalau kira ibu bapa Muhammad tak ada. Ayah dia mati kecil. Waktu dia dalam perut mak lagi, perut bonda dia, Allah Ta'ala dah matikan ayah dia Abdullah. Mak dia pula mati kecil juga. Bila umur Nabi boleh berjalan, ramai budak ni boleh berjalan kaki, umur 7 tahun 8 tahun mati pula dia. Lepas tu pula Tuk Peru, Tuk Abdul Muttalib, umur 2 tahun 3 tahun apa ni dia duduk di bawah jagaan Tuk dia 2-3 tahun mati pula. Nabi Muhammad hidup menderita sejak daripada kandungan ibu sampai ke ayah sampai ke Tuk, menderita terus dulu sampai ke dia besar menderita. Kalau kira nak pilih dari segi zahir, aku tidak pilih Muhammad jadi Nabi, tapi pemilihan aku nak apa bakat, apa kelebihan, itu kita semua rajin baca
bulan-bulan Maulud. Tok guru Tok Lebah, ustaz kampung baca cerita-cerita Nabi. Dan bila orang tanya Nabi Muhammad, ada seorang sahabat tanya Nabi kita dari segi biodata, kata panggilan. Dia kata, aku ni doa untuk aku Nabi Ibrahim. Ana minta wati Abi Ibrahim. Kita atas dunia ni ada seorang Nabi namanya Ibrahim. Ibrahim kita sebut nama dia dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dalam banyak-banyak Nabi ni, dua orang Nabi yang kita disebut nama dia semua dalam selawat. Tak kira dalam sembahyang, pas sembahyang. Lelah ni bila kita duduk, kita doa, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama ada kita duduk apa mana pun kita digalak berselawat. Selawat arti doa. Doa daripada kita kepada Allah, minta Allah Ta'ala beri rahmat ke Nabi Muhammad sebagaimana rahmat untuk Nabi Ibrahim. Ibrahim ni dalam banyak-banyak cerita dalam Quran, ialah dia lah orang yang membangunkan Baitullah Adnan. Bila kita nak sembahyang, duduklah timur kau di barat kau utara selatan kau mana pun, kita diminta sembahyang menghadap ke Baitullah. Baitullah ni bekas tangan Nabi Ibrahim. Kata setengah bekas tangan Nabi Ibrahim, kata setengah bekas tangan malaikat. Tak apalah. Yang pentingnya jasa Nabi Ibrahim pahala ni pakemat. Orang yang ingat semua bila kita selawat ke Nabi Muhammad dan kita sebut nama dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Tuhan, kirilah rahmat aku, selawat aku padamu, per Nabi Muhammad sebagaimana rahmat per Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim penuh doa waktu belah-belah doa Baitullah ni kita panggil balasah lah. Waktu duk buat Baitullah, buat balasah, dua beranak Nabi Ismail ni, dia doa, Nabi kita doa, apa Nabi Ibrahim doa ni Allah Ta'ala buat dalam Quran. Amba baca doa dia, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa ya'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ni tuan-tuan baca doa Nabi Ibrahim waktu belah-belah duk susun batu buat balasah Baitullah tak panggil dia. Tuhan, tolonglah timbulkan, bangkitkan di kalangan anak cucu aku ni seorang rasul. Yatlu 'alaihim ayatika. Rasul ni tugas dia baca ayatmu, wa ya'allimuhul kitaba wal hikmah. Dan tugas Nabi aku minta doa ni mengajar kita dan mengajar hikmah, wa yuzakkihim. Dan Nabi ni juga Nabi aku minta supaya lahir ni membersihkan hati manusia. Innaka antal azizul hakim. Doa hak Nabi Ibrahim baca beribu-ribu tahun dulu serupa dengan ayat yang kita baca sekejap tadi. Walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim sampai akhir. Hak tulu hak Nabi ayat hari ni, hak kita baca ayat Quran hari ni, dan hak doa tubik mulut Nabi Ibrahim beribu-ribu tahun dulu serupa. Artinya Nabi Ibrahim doa ribu-ribu tahun baru mustajab setelah lahir Nabi Muhammad Mekah, di Mekah. Jadi Tuhan nak ayatnya bahawa Nabi Muhammad adalah kerana masih mulut tukmu hari itu. Tukmu nama Ibrahim ni doa waktu dia buat balasah hari itu, maka lahirlah mu. Dan Nabi sebut, aku ni lahir ni kerana masih mulut tu aku doa. Selain pada bisyaratu Isa alaihissalam yang lahir belum pada aku lebih kurang 700 tahun. Apa nama dia sebut dah akhir zaman yang akan lahir Nabi Muhammad, akan lahir Nabi akhir zaman, sebagai satu ingatan kepada orang-orang Kristian lah ni. Orang Kristian ni mengaku Nabi Isa Nabi, tapi tak terima Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Musa sendiri sebut akhir zaman akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad, ismuhu Ahmad. Itu dia dulu. Jadi apa namanya, akhir sekalinya doa apa ni, kita lah ni kita diminta doa, termasuklah selawat pun panggil doa. Apa saja kita diminta doa, belah-belah menyaku, belah-belah duk nego, belah-belah duk makan gaji, belah-belah duk pejabat, mulut kita seboleh-bolehnya doa sama-sama. Hak kita tak biasa tu kita jahil. Kita ni bahasa berdoa kan lepas mayang ni duk tipu kat baru doa. Lepas tu makan doa lah, tak betul.
lepas semayang, belum semayang, tunggu makan, sudah makan, pergi kedai, bawa kereta. Mulut tu biar doa masuk. Kita tahan buah. Kalau buah sehari tu mah tak apa. Kalau doa lepas semayang je. Itu kejahil kita. Jahil itu kena buang semua. Biar kita semakin panas, semakin sehari, semakin cerdik, semakin intelek, kita panggil dia. Itu dia dulu. Lepas pada tu kata dia zalika fallahu yutihi man yasha. Itu adalah kurnia Allah. Ya Allah beri pada gadis-gadis. Aku yang memilih Muhammad bin Allah sebagai nabi. Mung setuju kau tidak, hai Yahudi, mung tak setuju kata bukan kerjamu. Kerjamu terima saja mana-mana orang yang aku lantik jadi nabi. Dan sekarang ni musimmu memimpin dunia. Zaman Nabi Isa habis dah. Zaman Nabi Musa lebih lagi dah habis dah. Sekarang Nabi Muhammad pula. Musim Nabi Muhammad. Kerana mu sendirinya sudah tidak ada bakat. Perangamu, tikah lakumu, hati puakmu, tak ada bakat lagi aku nak sambung Nabi ni daripada puak-puakmu. Musa daripada Bani Israel. Nabi Isa juga daripada Bani Israel. Maka Bani Israel kita panggil Yahudi duk berasa Nabi akhir zaman pun puak dia juga. Tiba-tiba tahu-tahu Nabi Muhammad ni bukan Bani Israel tapi daripada orang Arab yang menyebabkan orang ni melenting. Yahudi ni melenting. Pandai-pandai nak suruh Tuhan ni pilih Nabi akhir zaman ni kena anak beranak dia juga. Bila Tuhan pilih Nabi Muhammad tidak anak beranak dia, bukan daripada pupu dia, itu Arab, maka dia melawan. Jok daripada zaman Nabi ada pahala ni pun balas di Palestin lah ni sambung nyambung. Jok zaman Nabi betul lah. Jadi balas di Palestin, Arab nak gapo, ngebom lah, bunuh lah. Sehari dua ni kita dengar lagi duk bawa kereta kebal lah gapo. Dia ni kereta kebal ni Yahudi memang penakut. Tuhan sebut dah, kalau tidak kerana senjata kuat Yahudi sampai bila pun apa tidak perang, tak takut nak perang. Kerana dia sikit lagi disebut ni di antara perangai Yahudi ni ialah tak mau mati. Tak, Tuhan kata mu nak mati, tak saya mati, mu kena mati juga. Itu semua para hadirin semua kita kena faham bahawa cerita ni cerita sejarah yang tak ada yang tak boleh dikaji ni melalui kajian tapi melalui Quran. Masalul ladzina hamilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathal himar yahmil asfara. Ini juga nak tolak dakwaan Yahudi bahawa Nabi akhir zaman ni sepatut mari daripada anak beranak dia, tetapi dengan sebab Nabi akhir zaman tidak mari daripada anak beranak dia, bukan daripada anak beranak Arab, maka dia lawan. Tuhan kata begini, aku nak nanti orang jadi Nabi ni aku kenal betul mata. Kerana aku ni Tuhan, aku reti mana orang yang layak, mana orang tidak layak. Sepuluh ni kita ada Kelantan ni ramai pondok. Tok guru kita buat pondok ni bukan sebarang-barangan. Lama mengaji di Tani, lama mengaji di Mekah. Bila balik ke Kelantan ni kan, masing-masing zaman hari tu orang buka tanah. Tok guru buka tanah padi. Dia pergi 4-5 orang, 10 orang buka mana-mana. Zaman hari tu senang buka tanah. Setengah orang buka tanah padi, dia buat basah. Buka setengah orang pergi pakat buka tanah hutan, tanah getah, dia buat basah. Basah ni lama-lama sehari malam pakat tidur basah. Belum pada tidur tu bayang waris, bayang syur, ngatik, baca kitab Jawi. Lama-lama jadi pondok. Pondok tersebar di Kelantan. Satu daripada punca ialah kan untuk tubuh kita balik daripada Mekah, dia buka tanah padi baik, getah baik. Lama-lama jadi balesah. Sana balesah. Mula-mula balesah dulu, lepas tu jadi pondok. Terabur. Malam-malam pakat balik duduk setokon tak balesah, ngaji, mengatik pagi esok pakat genebah apa semua sekali. Barulah layak yang menyebabkan manusia Kelantan ni boleh kata mengaji berlaku. Situ mengaji pondok tu, orang ni kapur ni mengaji pondok ni, rata-rata pondok seluruh Kelantan menyebabkan manusia Kelantan ni manusia reti agama. Reti berlaku, baca Quran reti berlaku. Zaman hari tu orang semutar berlaku. Orang tak pakai serban zaman hari tu. Kerana serban ni bagi orang tu haji. Allah ni alhamdulillah tu haji, tu berapa orang serban berlaku. Tak ada apa ni, bukan sokok-sokok ni kau-kau. Sokok ni jenis makhluk tak dikenal. Jadi oleh yang demikian, padahlah kalau Kelantan ni diberi gelaran Serambi Mekah. Kerana ada bakat penduduk Kelantan ni terima Islam,
sebagai satu cara hidup dia. Jual beli makan, minum, bini, beranak, berumah tangga. Dia kata orang Kelantan ni ada cara dia, iaitu cara Islam. Padahal dia diberi gelaran saluka. Begitu juga Yahudi. Yahudi zaman hari itu dia ada bakat. Tapi udah kerana Yahudi sendiri ni jahat, bermacam Nabi dia sendiri pun dia bunuh. Nabi Isa tu dia kepung rumah Nabi Isa, apa kena Allah Ta'ala bawa buat lari Nabi Isa naik ke langit paklenda. Pucuk daripada anak murid dia sendiri kepung rumah Nabi Isa. Nabi Isa bukan sekadar guru ya, Nabi benar, tapi perangai Yahudi tak boleh hajar berlari daripada hak dia berasa. Maka rumah Nabi Isa dia kepung. Nabi Musa pun dia buat masalah macam-macam isu. Jadi perangai tumpah lela ni pun Yahudi ni dia tak boleh orang lain kata tak serupa dengan dia. Dia menyebabkan sanggup balas apa semua sekali. Sebab itulah Allah Ta'ala tarik tauliah kepimpinan daripada golongan Yahudi beri kepada orang lain. Kita orang Melayu ni pun kena ingat boleh. Kita orang Melayu Kelantan baik mana baik, kita alhamdulillah diberi kepimpinan lagi lah ni kerana kita ni menghargai Islam. Cuba orang Melayu lah tolak Islam, dan sekarang ni boleh tolak Islam, sikit lagi orang lain naik. Tak usah kata apa pun, sikit lagi orang lain naik. Lah ni pun balas 2 ekor gajah ni, balas cukup kepimpinan berpunca daripada masing-masing buat pembangunan yang tidak ikat dengan mata rantai Islam. Akhir sekali pembangunan ni ibarat letak atas perahu besar, segala pembangunan perahu ni tinggal tok kodo kidah sore atas darat ni. Ini berpunca daripada kita buat pembangunan yang tidak ikat dengan kekoh besar. Orang panggil al-urwatul wusqa. Faman tamassaka bil urwatil wusqa lam tisama laha wallahu samiun alim. Jadi oleh demikian, sebagaimana Allah Ta'ala buat pada Yahudi, tarik pimpinan daripada dia. Jawatan Nabi dia diberi pada golongan Yahudi, bukan diberi pada golongan Arab. Dan Arab sendiri pun dia ni mula tinggal Islam, akhir balas sama sendiri, lama-lama telucuk pimpinan kehormatan pada orang Arab. Gitu juga orang Melayu. Sekarang ni orang Melayu diterima lagi khos dengan orang Kelantan, tapi kalau orang Kelantan gantung Islam, insya-Allah sampai bila pun dia akan selamat. Tapi kalau orang Kelantan tolak Islam, ambil demokrasi saja, ambil bangsaan saja, boleh penyakit satu masa nanti mari orang lain pula. Dan kalau banding orang Melayu dengan orang Cina, cerdik orang Cina. Orang Cina cerdik, harta banyak, pengalaman luar, pengaruh di seluruh dunia. Lama-lama kalau kita tinggal Islam, boleh Cina memimpin Islam. Sengih-sengih lah kita. Beringat sangat kerana benda dia kuasa Allah Ta'ala. Contoh dia buat kepada Yahudi banding dengan Arab. Sebab tu Tuhan kata, banding dengan Yahudi yang dipaksa pikul Taurat, kemudian tak mahu pikul juga, serupa seekor lembu yang diletak kitab yang banyak. Ambil lembu seekor, letak atas belakang dia kitab bermacam-macam kitab, ilmu fiqh, ilmu syariah, ilmu kedoktoran, ilmu pertanian. Apalah faedah yang dapat diterima oleh seekor lembu. Maka Yahudi ni diibaratkan ibarat lembu, apa nama ni, walaupun banyak Taurat pada dia, Injil pada dia, tapi tidak manfaat. Ni orang panggil kata anak sini menatu. Begitulah orang Melayu panggil dah. Kita nak orang menatu, malu kaya dia, kita kata anak kita sendiri. Begitu juga Allah Ta'ala ni nak marah pada orang Islam, tapi dia marah pada Yahudi. Makna orang Islam kalau buat perangai supaya Yahudi, maka mu akan jadi supaya Yahudi juga. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Alangkah buruknya misalan orang-orang yang membohongi ayat Allah. Tuhan kata aku sendiri buat misal Yahudi sebagai seekor lembu yang atas belakang dia kitab. Kalau kira huduh nak lah, tapi padan dengan huduh. Kerana aku beri pada dia Taurat, dia tak terima, dia tolak. Beri pada dia Injil, dia tolak. Maka betul-betul orang ni yang berat lembu seekor. Mu orang Islam, aku beri pada mu Quran. Kalau mu tolak Quran, maka mu jadi lembu, serupa dengan Taurat. Apa Yahudi juga, satu masa keluar aku akan tarik semula kehormatannya daripada kamu. Wallahu la yahdi al-qawmal zalimin. Dan Allah memang tidak beri hidayah kepada orang zalim. Allah beri jaminan bahawa dia sampai bila pun tidak akan beri hidayah kepada orang zalim. Puak-puak zalim. Kaum puak-puak, kita panggil umat lain, orang zalim. Zalim dalam bahasa Melayu sempit pengertian dia. Tapi dalam bahasa Quran luas. Orang Melayu ni kata, kalau kita kata dia tu zalim, kenapa zalim? Butai tak payah, selalu ketapa orang,
zalim. Tapi dalam Quran, zalim ni tidak mesti kita buatkan pada orang. Kita buatkan diri sendiri pun zalim juga. Dan tuan-tuan ingat, waktu Allah Ta'ala buat Nabi Adam sekali dalam syurga, dia sebut apa? Kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tuhan tu Adam sekali dalam syurga, dia tu Adam sekali kula minha ragadan. Mu nak makan apa, nak minum apa, makanlah ragad. Ragad makna mewah. Dalam surah bahasa kedua dia sebut Saddam Hussein letak nama anak dia apa sekarang? Ragad. Ragad makna mewah. Dia bubuh nama anak dia tu mewah, ragad. Apa ni orang Arab duk tengah cari ragad. Baiklah. Mu makan, minum ragadan skala artis penuh mulut, mewah. Tapi Tuhan kata wala taqrabah hadhihi. Mu jangan mari dekat pun dengan pokok ni. Pokok tu pokok durian, kau pokok apple tu biar. Dia seperti pokok ni aku lari. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau mari juga mu orang zalim. Zalim siapa? Tak ada siapa pun. Kalau makan buah ni mu orang zalim. Artinya zalim-zalim ni bukan kita buat kena kat orang je. Tolak hukum Tuhan pun kita zalim juga. Kerana kita dedah diri kita dan kakak diri kita, diri hamba baik, diri adik kakak baik, bukan hak kita, kerana kita tidak buat. Diri kita mana? Kita lahir-lahir muka dunia siap ada, siap dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki. Dan kalau kita belajar doktor, kita retilah bagaimana sophisticated-nya, bagaimana muakkad kejadian tubuh, dengan orak sarafnya, dengan perasaan, dengan emosi, dengan fikiran. Cukup rumit nak buat orang. Orang tak boleh buat orang. Tiba-tiba kita gededah dalam neraka kerana kita melanggar hukum Tuhan. Terarti banyak tu ada sekara yang dia larang. Hak lain sudah halal aku. Sekara je hak Tuhan larang. Iaitu makan buah tu. Nak kecil berok, nak gapo tu ikutmu. Tapi pokok kayu son jangan mari dekat pun. Sok makan jangan mari dekat. Kalau makan mari juga zalim. Jadi arti zalim ni jangan ingat kita fikir wakil nak orang zalim tak sembahyang pun zalim. Kita duduk tak sembahyang, zalim. Tak kira tok guru, tak kira ustaz. Kalau tak sembahyang, zalim. Kenapa? Kerana kita tak sembahyang, kita dedah diri kita pada neraka. Sedangkan diri kita tak ada orang yang boleh buat macam ni. Jadi pada tanah kau kering kotak, jadi orang curi pandang, bukan senang tau. Tiba-tiba kita dedah. Benda yang begini berguna pada neraka, tak jahat ni apa. Bodoh. Di sana bodoh, jahat. Ini dia benda. Habis kata, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut. Yang keduanya Tuhan ajar Nabi, hey Muhammad, riwayat pada Yahudi. Jangan ditunggu orang mari balas mu kena pergi juga kat orang. Ni style golongan dakwah. Golongan dakwah tabligh ni bukan dia duk balas saja, dia pergi cari orang. Tapi dia berharap. Ini satu daripada cara yang diajar oleh Allah dalam Quran sendiri. Hey Muhammad, kata pada Yahudi, kalau Yahudi tak mari balasamu masjidmu, gimu dia. Kata apa ni? Yahudi, mu lawan aku ni kerana mu berasa mu ni wali Tuhan. Mu duk wayak kat orang puak-puak kita ni, puak-puak kita kata Yahudi wali Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan ni Yahudi kata kat orang. Baik, kalau benar-benar mu yakin bahawa mu wali Tuhan, so aku nak tanya mu. Aku nak minta padamu, fatamannawul maut. Maka hendaklah cita-cita pada mati. Wali Tuhan, anak Tuhan, cucu Tuhan, ni kata boleh kata berlaku, tapi masalahnya bila wali Tuhan akan masuk syurga. Nak boleh ke syurga ni kena mati dulu. Dia tak ada syurga mari orang matahari, tak ada. Dah mati dulu. Mu ni pasal jenis penakut tak saya mati. Belah mana mu mengaku Tuhan pas tak saya mati? Pas bila nak jumpa syurga? Ini orang panggil hujah, orang panggil apa namanya, dia panggil, kita bujang orang ada dua cara. Pertama irkha'ul anan, yang keduanya ilzam. Irkha'ul anan makna kita cu olah tali, lepas tu kita senggup balik, menyacar juga orang. Yang keduanya kita patah. Kalau sebenar betul sebagaimana homo dakwah Yahudi bahawa punya anak beranak Tuhan, wali Tuhan, belah mana aku nak fikir cakapan ni betul sedangkan pun penakut hangit. Yahudi ni memang pahlala dia penakut, sebab tu dia tak perang
Dengan Palestin dia perang dengan bom. Dia duduk jauh-jauh, dia guna roket. Duduk jauh-jauh, dia guna kereta gebah. Kereta gebah ni budak-budak Arab walaupun pek dengan batu dia jadi apa? Dia tak pergi perang sama seorang berpuluh kan, dak takut kena tembok, takut kena gapo. Mengaku hangit Yahudi. Jadi belah mana mu mengaku mu wali Tuhan? Apa mengaku bangga? Kalau benar-benar mu mengaku mu Tuhan, maka hendaklah kamu cita-cita akan mati. Karena mati kerana Allah ni masuk syurga, syahid. Di antara mati yang paling bernama, yang paling upgrade, yang kita panggil nilai tambahan ialah mati kerana Allah. Tiba-tiba mati kerana Allah pun dak, mati kerana dunia pun dak, ngaku hangit. Bah tiba-tiba mengaku mu wali Tuhan, ngaru yang mu ni. Ini cara hujah yang diberi oleh Allah ke Nabi kita Muhammad yang menyebabkan Yahudi tak boleh jawab. Wala yatamannawnahu. Hei Muhammad, aku nak beritahu awak bahawa Yahudi tidak akan cita-cita mati. Apa nama dalam ayat lain Tuhan sebut Yahudi ni apa nama Al-Fasanah, ada satu ayat lain, Yahudi ni kira dia nak hidup kalau boleh 1000 tahun dia nak hidup. Dia tahu dah kalau mati sah masuk neraka. Jadi pada masuk neraka baik hidup susah belah mana pun, bunuh belah mana orang, buat dosa belah mana pun, baik hidup pada mati. Kerana mati sah masuk neraka. Itu dia. Wala yatamannawnahu. Yahudi sampai bila pun tidak akan cita-cita mati abadan, sampai bila pun bima qaddamat aydihim, kerana dengan sebab dosa yang mereka buat. Yahudi tahu dia buat dosa. Bila dia tahu buat dosa, orang yang berdosa masuk neraka. Jadi belah mana dia mengaku jadi wali gapo pun tak saya mati. Kerana kalau aku mati, hak dakwa aku masuk wali tu adalah ya, bila aku mati saya masuk neraka. Jadi pada dia masuk neraka, baik hidup tanpa dia. Wallahu alim bil zalimin. Allah memang tahu dengan awak. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya Muhammad, kepada orang yang tak mau mati, sama ada Yahudi, sama ada orang, sama siapa pun, kepada orang tak mau mati ni, beritahu kepada dia bahawa mati yang kamu lari dengan bermacam-macam cara ni, fa innahu mulaqikum. Mati akan berjumpa denganmu juga. Mati lari lah ke mana pun, kita makan ubat ni bukan tak saya mati. Kau ubat masuk hospital, injek, suntik semua ni, jangan niat tak mau mati. Kita niat nak sembuh. Lepas pada sembuh ni, banyak lagi kerja-kerja baik yang aku boleh buat. Dan duduk situ. Jangan pula bila sembuh tak mayat apa sekala pula. Ini cakap ni. Kita bila sakit kita berubat. Dengan tujuannya nak segar. Lepas pada kita segar ni, kita ingat ini segar ni kurnia Allah. Yang mesti kita pergunakan segar ni untuk buat kebajikan. Sama ada mengajar, sama ada mengaji, sama ada cari rezeki halal, sama ada berjuang Islam, sama ada apa pun, kita mesti isikan hidup kita dengan benda baik, padan dengan rega hidup. Kalau mati tengah hari ni, susah masalah. Mayat tak boleh nak derma, tak boleh nak pergi Mekah, tak boleh nak berapa tak boleh. Tapi bila kita hidup, maka kita boleh isi dengan kebajikan. Jangan bila kita berubat segama dia, aku buat aku dah kopi tak tahu semaya beran. Apa Yahudi dia kan. Kita ingat pada mati yang kamu lari, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati akan carimu jumpa. Masuk lebat tanah pun kita panggil jumpa. Thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Lepas pada mu jumpa dengan mati, kamu akan dipaksa balik jumpa dengan Tuhan yang Maha Mengetahui benda gaib. Arti mati ni bukan tamat riwayat. Amo dah sebut semua, banyak penulis kita sebut bahawa mati ni tamat riwayat. Betul. Lepas pada mati ni kita akan dibawa jumpa dengan Tuhan. Lelah ni kita, masa kita hidup ni kita tak jumpa dengan Tuhan. Tuhan dia tidak akan berjumpa dengan orang sama-sama atas dunia lah. Dia jumpa pada kita mati. Jadi lepas pada mati, sesat satu babak, masuk babak yang kedua, iaitu jumpa dengan Tuhan. Dan belum pada jumpa dengan Tuhan tu, dia kira dulu malaikat dua orang, malaikat maut, apa namanya, muka wa nakir. Semua tahu kita duduk dalam kubur tak kiamat, kita akan berdepan dengan delegasi daripada Allah, namanya Munkar wa Nakir. Dia akan tanya kita, Marabuka, apa dia Tuhan hak mu puja? Ma dinuka, apa dia cara hidupmu? Ma nabiyuka, apa nama berapa nabimu? Setengah orang hak boleh jawab,
dia boleh jawab. Kerana hok boleh jawab ni kerana start daripada akhir balik sampai mati dia duduk berlatih hari-hari. Ketika sembahyang dia latih. Time sembahyang dia sembahyang. Time berhutang dia berhutang. Time bayar dia bayar. Bayar hutang ni benda pahit. Kau tak percaya cuba berhutang sekali. Jika berhutang manis benar, jika nak bayar Allah Tuhan kata hamba rajin. Jika nak bayar hutang Allah Tuhan. Tapi kalau kita boleh telan hak pahit ni kita bayar juga, kita dapat pahala. Saing kita tu berasa nak beri pula hutang pada kita. Kalau tak bayar hutang, dia aku tak beri dekat binatang ni, jumpa sempat mati aku tak beri hutang. Tapi bila kita bayar hutang, lambat-lambat kita minta dia beri pula. Kerana dia ni jujur, dia pesan kalau dia tu nak hutang beri air, dia jujur dia tu. Ini rahmat daripada Allah, buka pintu hati orang sayang pada kita kerana kita buat benda baik. Itu dia dulu. Jadi boleh yang demikian. Bila sakit benda yang apa, kita berdoa supaya sembuh, kita berubat supaya sembuh. Tujuannya nak menambahkan amal kebajikan dan nak taubat segala dosa-dosa yang telah kita buat belum pada ini. Jangan sekali-kali lepas pada segar molek makan ubat tu, makan harbon apa semua sekali semata-mata nak hidup ya. Bukan tujuan nak mengisi umur kita yang kebajikan. Jangan. Itu beban atas kita nanti. Kenapa? Thumma turadduna ila alim wa ila syahada. Kamu lepas pada mati akan dipaksa bertemu dengan Tuhan yang Maha mengetahui sama ada benda gaib atau benda gaib. Tidak kata hilang lenyaplah kubur dak. Lepas pada bertemu tu fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kamu akan dibuat semula sebanyak mana aktiviti yang kamu buat. Tuhan kata menggunakan mamat mau sembahyang itu. Kita nak kata dok kita sembahyang, nak kata kita sembahyang kita tak sembahyang. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ambil ayat surah Yasin. Surah Yasin jadi kebiasaan kita orang Melayu Kelantan khususnya. Dan juga akhir-akhir orang politik baca juga surah Yasin. Kadang-kadang dia baca saja, tak reti, kadang-kadang dia reti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma hari ni. Benar tidak hari ni, akhirat dulu. Tapi sengaja Tuhan guna bahasa al-yawma, hari ni, today, supaya kita berasa bahawa akhirat walaupun dok lagi, ibarat hari ni dah kiamat. Hari ni nakhtimu ala afwahihim. Kita tutup mulut manusia. Dia tidak kata al-yawma akhtimu ala sepatutnya Tuhan kata al-yawma akhtim. Dia tidak kata nakhtimu. Akhtimu mana aku seorang. Nakhtimu mana kami. Tuhan nak tunjuk dia ni walaupun seorang tapi kuasa pada aku ni ibarat kuasa ramah. Kami akan cok mulut manusia. Mulut tu guru, mulut kampung, mulut Perdana Menteri, mulut menteri besar, mulut tu ayah, mulut cikgu, mulut DO, mulut ketua askar, ketua polis. Semua aku tutup. Mulut orang tutup tak boleh kecek. Lepas tu lagu mana bercakapnya? Wa tukallimuna aydihim. Tangan dia bercakap. Lah ni kita curi guna tangan. Lepas tu bila polis tangkap kita kata dok. Tapi dengan sebab kita pandai bercakap, boleh lepas itu. Kenapa? Kerana kita guna mulut bercakap. Tangan tak bercakap. Kalau salah tengah balas dengan polis tu, tangan bercakap, serabut kita. Tapi akhirat pula Tuhan tutup mulut, tangan bercakap. Tangan melawan kita. Wa ma kuntum tastatiruna asyara alaikum. Selalu banyak ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa tangan manusia bercakap, kaki manusia bercakap, hatta kulit kita ni bercakap. Kita curi ko, kita lopak pagar ko, kita tak semayang ko, kita gelulung dekat sarung ko, kita lopak pagar, semua bercakap belaka. Cara Islam didik manusia supaya manusia berhenti sendiri daripada buat maksiat ni dengan tak payah polis kedak apa, sepatutnya orang berhenti. Dan benda dia jaya. Para hadirin semua, kita baca cerita-cerita dalam hadis ni sebut bila ayat Quran turun mengenai dengan arak ni haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali syaitan fajtanibu. Ayat suruh mengelak diri daripada judi, daripada arak. Sahabat-sahabat Nabi ni hok duk minum tak habis lagi secawan tu, minum arak dah kedai. Mari orang yang baru mari daripada masjid Nabi, tuan-tuan semua baru sekejap. Tu ayat mengenai arak ni haram. Hok tak habis lagi dalam gelas tu, cuh. Dan payah arak tu boleh basuh. Dok tuan kena kata.
Siapa curah air tu, dalam hadis Bukhari sebut, air tu mengalir azqatil Madinah, mengalir lah parit Madinah. Kedah tu curah, kedah ni curah, kelang harap tu curah, kelang curah, dan payah tu pun katuk. Bimbang takut nampak di mata, ni payah harap. Sampai begitu kesan yang disemai oleh Islam naik gunung pada buah manusia. Dan kita dengar cerita bahawa orang berzina, walaupun zina ni jauh dari tempat kelala ni, orang berzina sulit. Apa ni dulu pun sulit, lah ni pun sulit orang berzina. Tapi bila siapa bila sudah berzina, dia merasa bahawa aku zina walaupun sulit, tapi melekat tengok. Akhirat kalau aku ditunjuk balik tayang gambar aku berzina, maka ni orang ni suruh diri ke Nabi. Ya Rasulullah, halak tu, matilah aku, bunuhlah aku ya Rasulullah. Yang menyebabkan timbul cerita Al-Ghamidiyah. Begitu juga cerita seorang beli tanah sekeping, caku jumpa gurimah. Zaman hari tu band ni tak ada. Orang sipan ni adalah guri tanah. Jadi entah kawan tu tuan tanah tu mati, gurimah dia tak ada buayak anak-anak, maka anak ni jual tanah sekeping. Orang beli tanah ni nyaku jumpa gurimah. Maka tuan ni dia tak balik gurimah ni kepada tuan tanah. Tuan tanah kata tadi, hamba jual dengan guri tadi. Dia kata aku beli tanah ya, tak beli guri. Baluh, jadi kau baluh pakat tak guri mah. Sampai begitu semangat kejayaan yang diterap oleh Islam. Kenapa Islam wayak manusia ni tengok mata lahir, yang akhirat kelak mulut mu kecek, mata mu kecek, kaki mu kecek. Sebab ambil guri mah aku ni kan. Tanganmu bercakap, tangan ni ya Tuhan, ambil gurimah ni. Dia menyebabkan orang nyata balik gurimah, dan tuan tanah tak seterima gurimah kerana aku jual tanah dengan guri kata dia. Balah pas pakai mahkamah. Sampai bawa ke mahkamah, balah pakai tak seterima gurimah. Akhir tu akan kata, mu ada anak tin? Ada. Mu ada anak yatim? Ada. Kita pelajar gurimah ni bagi mahkamah. Susah masalah. Sampai begitu semangat yang dia diserap oleh Islam, jaya. Kita lah lepas tu guru curi. Sekali halal, sekali haram, lopak pakai. Inilah benda. Arti kita tidak amal Islam. Kita baca kitab tapi kita tak amalkan. Fa innabiukum bima kuntum ta'malun. Bila menjumpa dengan aku akhirat kelak, aku akan beritahu satu persatu sebagaimana aktiviti yang kamu lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berkata doa barah ini semua. Doa menikah dengan anak hamba dalam ISA. Minta Tuhan buka pintu hati orang yang berkenaan. Sama ada orang yang namanya Abdullah Badui, sama ada orang yang namanya Abdul Halim Abdul Hamid, Ketua Pengaruh Jabatan Latihan Khidmat Negara, sama ada nama Yusuf bin Ahmad. Kita minta doa supaya Allah Ta'ala buka pintu hati dia, reti bahawa kalau budak ni bersalah, bawa ke mahkamah. Jangan pandai-pandai mesti jadi tu hakim, mung jadi polis, mung jadi tu hakim ke dia cara. Ataupun Tuhan lipat balik segala rancangan mereka tu naik atas kepala mereka sendiri, yang menyebabkan dia jadi atipu, dia jadi keras tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اننا عبادك واماؤك جئنا الى الدنيا بقدرتك وارادتك انت خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك واكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه الله فحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا التقوى وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا الله ya Tuhan yang Maha Kuasa, kamu yang membuat kami dan kamu juga membuat Abdullah Badui, kamu juga membuat penyokong-penyokong dia. Tolong buka pintu hati dia supaya dia lembut untuk melepaskan orang-orang tahanan yang bernama Ali Aziz dan juga orang-orang lain, supaya kalau mereka ni bersalah dibawa ke mahkamah, dan kalau tidak bersalah tidak boleh sekali-kali dia banyakkan dosa, dia membuatkan atipu, dia akan tambah-tambah keras.
يا الله ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا رؤوف يا ديان انفحنا منك بنفحة الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي العراق وفي شيشنا وأفغانستان قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم. اللهم فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والقوميين المتطرفين على نحورهم. اللهم أحصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا. اللهم لا تبق منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.